Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents via MY. Channel yang membongkar setiap inci perkembangan politik Malaysia dengan nada berani, santai tetapi penuh dengan fakta. Hari ini kita ingin ulas topik yang semakin hangat di Sabah. Ya, kita cerita pasal Parti Bersatu Sabah ataupun PBS dan keputusan tegas mereka untuk menolak kerjasama dengan Barisan Nasional BN menjelang pilihan raya negeri Sabah yang ke-17. Tetapi bukan itu sahaja, ada banyak drama di belakang tabir yang kita semua perlu tahu. Jadi jangan kita buang masa, mari kita ulas dan kita akan bongkar semuanya di dalam video ini. Baru-baru ini Datuk Joachim Gunsalam yang merupakan pemangku Presiden PBS mengumumkan bahawa parti itu tidak akan bekerja sama dengan Barisan Nasional di dalam PRN Sabah nanti. Keputusan ini katanya dibuat selepas majoriti ahli Majlis Tertinggi PBS sebulat suara menolak sebarang bentuk pakatan dengan Barisan Nasional. Joachim dengan tegas menyatakan bahawa PBS akan kekal setia dengan Gabungan Rakyat Sabah dan akan terus perkuat hubungan dengan komponen lain dalam GRS, terutamanya Parti Solidariti Tanah Air Kustar yang diketuai oleh Datuk Seri Jeffrey Kitingan. Baiklah, kalau kita mahu faham kenapa keputusan ini penting, kita kena tengok balik peta politik Sabah sekarang. Kerajaan Sabah kini diterajui oleh GRS dan Pakatan Harapan, manakala Barisan Nasional yang sebelum ini pernah bersama GRS kini duduk sebagai pembangkang di dalam Dewan Undangan Negeri. Tetapi selepas pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, PH dan BN telah pun menjadi sekutu yang rasmi. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun sudah memberi isyarat supaya kerjasama PHBN turut diluaskan ke Sabah. Namun GRS pula tidak nampak terujar langsung dengan idea itu. Malah PBS sekarang terang-terang kata, kami tidak mahu Barisan Nasional. Apa yang menarik, sebelum ini Sabah UMNO sendiri tolak habis GRS, siap mengeluarkan kenyataan yang keras. Tapi dalam beberapa minggu kebelakangan ini, tiba-tiba UMNO Sabah yang menjadi lebih lunak. Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Suhaimi Nasir, pernah kata yang mereka terbuka untuk merunding dengan GRS, asalkan ada keikhlasan dalam pembahagian kerusi. Macam ada pelik sikit. Dari keras terus menjadi mesra. Tetapi PBS pula yang kekal konsisten. Mereka kata mereka tidak mahu kembali ke pangkuan Barisan Nasional. Kita kena ingat, PBS ini bukan calang-calang parti. Mereka ada sejarah panjang dalam politik Sabah. Dulu masa zaman Tun Dr. Mahathir, PBS pernah menjadi sekutu Barisan Nasional. Tetapi selepas PRU 14, PBS keluar dari BN dan kembali sebagai parti yang bebas sebelum bergabung dengan di dalam GRS. Jadi apabila sekarang PBS menolak BN, ini bukanlah soal emosi, tetapi ini mungkin ada rasa luka lama yang belum lagi sembuh. Dulu semasa dalam BN, PBS sering dituduh diketepikan dalam isu pentadbiran dan pembahagian kuasa di Sabah. Jadi tidak heranlah kalau mereka ini masih lagi berhati-hati. Dan sekarang, situasi politik di Sabah macam medan catur. Semua pihak tengah susun strategi. PH dan BN ingin bergabung dan masuk PRN Sabah dengan sebagai satu pasukan. Anwar Ibrahim sudah memberi hint, sudah beri signal yang besar. Dia ingin semua parti yang ada di dalam kerajaan pusat bergabung juga di Sabah supaya tidak ada perpecahan undi. Tetapi GRS pula, khususnya PBS dan juga STAR, nampaknya tidak mahu tunduk kepada tekanan ini dari pusat. Coba anda fikir, kalau PH dan BN benar-benar bergabung di Sabah dan GRS pula kekal berdiri sendiri, kita mungkin akan lihat pertembungan tiga penjuru. Tapi kalau PBS kekal berpegang kepada prinsip mereka untuk tidak bersama Barisan Nasional,
Itu juga bermakna mereka sanggup mengambil risiko besar demi menjaga identiti politik tempatan. Kita tidak boleh menafikan, dalam politik Sabah sentimen tempatan adalah sangat kuat. Rakyat Sabah sudah lama rasa mereka dipinggirkan oleh kerajaan pusat. Jadi partai-partai seperti PBS dan STAR memang menunggang arus nasionalisme Sabah dengan cukup bijak. Dan dalam masa yang sama kita kena tanya, apakah reaksi PH Sabah? Mereka sekarang dalam kerajaan GRS, tetapi secara nasional mereka satu pasukan dengan Barisan Nasional. Kalau PH Sabah ikut cakap pusat dan paksa GRS bergabung dengan BN, itu mungkin akan meretakkan hubungan dalam kerajaan negeri. Kalau tidak ikut, mereka pula akan dilihat sebagai tidak patuh pada arahan pemimpin pusat. Memang sangat-sangat memberikan dilema. Yang menarik, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor masih belum memberikan kenyataan rasmi tentang pendirian GRS secara keseluruhan. Tetapi sejak awal lagi, beliau memang cukup tegas mempertahankan autonomi Sabah dan tidak mahu partai luar mengatur urusan negeri. Jadi kita boleh menjangka pendirian PBS ini mungkin senada dengan pemikiran Haji J. Tetapi kan dalam dunia politik ini apa-apa pun boleh terjadi. Hari ini semua cakap tidak mahu. Esok pula tiba-tiba boleh menjadi sekutu. Semuanya bergantung pada rundingan kerusi, tawaran jawatan, dan siapa yang lebih bijak dalam permainan kuasa. Tapi buat masa sekarang, PBS nampaknya mahu dilihat sebagai parti yang ada prinsip dan tidak akan kembali kepada Barisan Nasional walau apapun yang akan berlaku. Dan inilah yang paling kontroversi. Adakah PBS benar-benar jujur dengan pendirian mereka ataupun adakah ini satu lagi strategi tekanan politik? Kalau rundingan kerusi gagal di pihak GRSPH, adakah PBS akan tetap kekal bersama GRS ataupun mungkin berpaling arah di saat-saat yang terakhir? Atau mungkinkah ada satu pakatan mega yang sedang dirancang antara GRS, beberapa komponen PH Sabah, dan partai-partai kecil tempatan untuk menyingkirkan Barisan Nasional secara total? Kita semua tahu, kerusi di Sabah banyak yang marginal. 1-2 kerusi boleh ubah seluruh kerajaan negeri. Jadi kalau strategi PBS ini berjaya, mereka mungkin boleh menjadi kingmaker yang lebih kuat daripada sebelum ini. Tapi satu soalan yang kita perlu semua fikir adalah, kalau terlalu banyak pergolakan dan perebutan kuasa berlaku menjelang PRN, siapa yang akan rugi sebenarnya? Adakah rakyat Sabah ataupun partai-partai politik? Jadi apa pandangan kamu semua? Apakah pendapat kamu semua tentang isu ini? Adakah PBS membuat keputusan berani ataupun mereka sedang bermain api? Patutkah PH dan BN terus paksa GRS untuk gabung atau hormat pendirian tempatan? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah akan terus memberikan sokongan kepada partai-partai yang tidak pernah serik berpolitik, atau mereka akan cari alternatif baru yang lebih segar dan berprinsip? Kongsikan pandangan Anda semua di ruangan komen di bawah. Jangan malu-malu, karena kita ingin mendengar suara rakyat. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe kalau Anda rasa konten seperti ini patut sampai ke lebih ramai rakyat Malaysia, terutamanya di Sabah. Sebab disinilah suara sebenar politik Borneo patut diberi perhatian, bukan sekadar arahan dari Putrajaya. Terima kasih kerana telah menonton Currents PMY. Kita jumpa lagi dalam episod yang datang dengan lebih banyak pendedahan panas dan analisis berani. Sampai jumpa, jaga diri dan terus celik politik. Salam sejahtera semua dan salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja semua. Terima kasih.